Selamat malam dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya Muhammad Nasami, Berita Tengah Malam. Kementerian Kesihatan KKM akan mula memberi suntikan dos penggalak kedua. Kelompok penerima pertama merangkumi golongan warga emas yang mempunyai komorbiditi selain pengembara ke luar negara. Bagi warga emas tanpa komorbiditi pula perlu mendapatkan nasihat doktor sekiranya berhasrat mendapatkan dos penggalak kedua. Ini saya nak tegaskan ya, ini tidak wajib, ini pilihan kepada mereka. Ini pilihan kepada individu 60 tahun ke atas yang mempunyai comorbidity berisiko tinggi. Can go for their second booster shot. Ya, dan kita akan umumkan bagaimana nak buat temu janji dan sebagainya. Ya, ini option kepada mereka. Ini tidak bukanlah kita buat program seperti PIK yang dulu, kita bagi option kepada mereka. Jelas Khairi, keputusan itu dibuat selepas panel kumpulan kerja teknikal TWG meneliti kajian-kajian saintifik serta kajian kohort Malaysia. Dos penggalak kedua akan diberikan dengan selang masa sekurang-kurangnya 4 hingga 6 bulan selepas tarikh dos penggalak pertama. Bagi individu moderate or severe imcompromised berumur 12 tahun dan ke atas boleh diberikan dos penggalak dengan selang masa sekurang-kurangnya 28 hari selepas tarikh dos kedua. Buat masa ini, vaksin mRNA Comirnaty Pfizer BioNTech merupakan vaksin yang disyorkan bagi dos penggalak kedua. Baik, sementara itu KKM menyediakan alternatif baru bagi ujian RTK antigen kendiri menerusi seliaan secara maya. Perkhidmatan itu merupakan satu inisiatif teleperubatan yang ditawarkan secara digital tanpa memerlukan individu hadir secara fizikal ke fasiliti kesihatan. Secara maya yang bermaksud ujian RTK antigen kendiri yang dijalankan oleh individu dengan seliaan oleh pengamal perubatan melalui video. So tak payah pergi ke klinik untuk buat ujian, hanya perlu dilaksanakan melalui video saja. Sebab ini memudahkan terutamanya bagi pengembara yang mungkin tak sempat pergi ke klinik ataupun siapa-siapa yang memerlukan supervised professional test dan dia boleh buat melalui video teleconsult ya. Perkhidmatan ini merupakan satu inisiatif teleperubatan. Ibu bapa kanak-kanak berusia 5 hingga 12 tahun di Melaka yang belum menerima dos pertama vaksin COVID-19 disarankan agar segera berbuat demikian sebelum tarikh tutup 15 Mei depan. Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mat Ali telah mengarahkan Esko Jabatan Berkaitan dan Pejabat Pendidikan Daerah untuk berbincang dengan ibu bapa bagi memastikan kanak-kanak di negeri itu menerima vaksin. Itu sebabnya saya minta semalam Esko yang bertanggungjawab bincang pergi jumpa, sebab apa lepas ni dah kena bayar sendiri kan. Jadi sementara sebelum janji ditutup, saya kata minta semua jumpa dengan ibu bapa untuk maklumkan biar anak-anak ni mendapat vaksin. Takut bimbang nanti dah selepas tu besok semua akan dikenakan bayaran. Dalam pada itu, Melaka akan menambah baik SOP bagi sambutan Aidilfitri. Ia bagi mengelakkan peningkatan kes COVID-19 dalam tempoh peralihan ke endemik ketika ini. Dia SOP itu dikeluarkan oleh pihak MKM dan kita akan menerima saja dan kita akan selaraskan dan kita tambah baikkan sedikit lagi mengikut negeri masing-masing. Kita ada culture budaya kunjung-mengunjung ni, kita masih ada lagi kan. Saya harap semua boleh mematuhi inilah, dan saya bimbang kalau ada pula kluster raya lah. Saya tak mahu yang itu. Mengulas tindakan ibu bapa yang membawa anak-anak ke bazar Ramadan, beliau mengingatkan agar SOP di tempat awam dipatuhi. Buat masa ini, Melaka tidak mengukasakan sebarang peraturan khusus untuk membawa kanak-kanak ke bazar. Pemberian subsidi untuk ayam dan telur akan dikaji semula. Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Ronald Kiandi menjelaskan akan bertemu dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna serta agensi berkaitan esok untuk membincangkan isu berkenaan. Ia berikutan kos bekalan ayam lebih tinggi daripada harga shilling yang ditetapkan oleh kerajaan.
Pada 28 Februari, pihak kementerian bersetuju memberi subsidi kepada penternak ayam sebanyak 60 sen sekilogram dan 5 sen sebiji telur grade A, B dan C bertujuan meringankan beban petani. Namun, kos import jagung yang tidak statik dan meningkat memerlukannya dikaji semula. Pasaran ayam melebihi daripada kos untuk mengeluarkan ayam melebihi daripada harga shilling RM8.90 yang dikenakan oleh kerajaan. That is the reason why kita memberi subsidi kepada ayam dan telur 60 cents now. Tapi kita akui bahawa subsidi 60 sen itu baik pada 1 bulan 2 bulan yang lalu because the cost of pengimportan jagung tidak statik dan meningkat sejak 1 bulan 2 bulan setengah yang lalu. So kita akan bermesyuarat besok dengan KPDN dan beberapa agensi yang lain untuk melihat isu kenaikan kos pengeluaran ayam dan juga isu subsidi yang telah dilaksanakan oleh kerajaan. Sebelum ini, peniaga ayam dilaporkan menjual ayam melebihi harga shilling kerana pembekal mengenakan caj sehingga RM8.70 sekilogram. Pelaksanaan rangkaian generasi kelima 5G bakal mentransformasi ekonomi berasaskan digital dalam negara. Sehubungan itu, institusi seperti Pusat Ekonomi Digital Keluarga Malaysia PEDI dan Mercu Ekonomi Digital MEDI yang telah dilancar perlu dipertingkat bagi menyokong ekonomi sektor tersebut. Dengan adanya perkembangan terbaru 5G dan DNB juga nanti akan diletakkan di bawah kementerian kita. Dan ini akan menjadi satu cabaran tambahan di mana kita di samping nak menjayakan jendela bagi melengkapkan perkhidmatan 4G, seiring serentak kita kena mula melihat kepada pelaksanaan roll out 5G yang jauh lebih mencabar lagi. Dan juga yang penting sekali aplikasi daripada 5G yang akan membuat transformasi kepada ekonomi negara, ya, ekonomi yang berasaskan digital. Jadi saya harap dengan adanya penjenamaan baru, look simple, tapi dia merupakan macam suatu reinvention. Biarlah bersama dengan nama yang baru, ada juga azam yang baru dan prestasi kementerian mesti mencapai, must move on to the next level. Beliau berpandangan penjenamaan semula KKM kepada KCOM adalah bagi merefleksikan peranan dan tugas kementerian dengan lebih berkesan. Permohonan pakej peranti siswa keluarga Malaysia yang dibuka mulai esok menyasarkan semua pelajar institusi pengajian tinggi yang benar-benar memerlukan. Melalui inisiatif itu, tiada keluarga Malaysia yang terpinggir dalam kemajuan teknologi, seterusnya dapat beradaptasi ekosistem digital pada masa hadapan. Kita berharap permohonan bagi mereka yang benar-benar memerlukan dan belum ada peranti. Bukan semestinya bila B40 semua sekali memohon. Kenapa saya kata begitu? Supaya kita mempunyai jumlah yang cukup untuk semua yang memerlukan dan daripada anggaran jumlah yang telah kita masukkan dalam perolehan, kita akan melihat sekiranya ada ruang, program peranti siswa ini boleh kita perluaskan lagi kepada kelompok yang selain daripada yang kita umumkan pada hari ini. Permohonan peranti siswa keluarga Malaysia boleh dibuat menerusi laman sesawang rasmi perantisiswa.kkmm.gov.my mulai 8 pagi esok. Kira-kira 350,000 mahasiswa bakal menerima peranti tablet mulai Jun ini. Program menggunakan konsep guna pakai selama tempoh pengajian bertujuan untuk mengelakkan penyalahgunaan peranti seperti menjual atau memberikannya kepada orang lain. Dia ada kaitan dengan soal satunya ialah hal berkenaan dengan kenaikan inflasi yang agak tinggi juga di Saudi. Yang keduanya dalam soal kita berurusan juga kita menggunakan wang asing, pertukaran antara wang kita sendiri. Dan yang ketiganya kerajaan Saudi juga telah mengenakan VAT kalau kita GST, Value Added Tax.
yang daripada 5% naik kepada 15%. Yang seterusnya pula mengenakan tentang 5% iaitu cukai hotel. Kos itulah yang dibiayai oleh tabung haji. RM25,540 untuk tahun 2022. Setiap tahun naik. Aku kenaikkan setiap tahun. Setakat hari ini kita masih lagi untuk memberikan bantuan kepada jamaah haji. Baik, pembukaan sempadan negara 1 April lalu menyaksikan kira-kira 250,000 pelancong masuk ke Malaysia. Langkawi, Melaka dan Pahang antara destinasi popular dikunjungi pelancong antarabangsa. Presiden Majlis Pelancongan Malaysia, Uzaidi Udanis berkata, Singapura, Indonesia dan United Kingdom antara 5 negara berpotensi tinggi untuk mempromosikan jenama pelancongan menarik di Malaysia. Jadi ini dah pasaran-pasaran yang lebih responsif apabila negara kita dibuka. Dan kita tengok walaupun negara UK itu jauh tapi mereka adalah pasaran top 5 untuk Malaysia. Jadi kita kena harus mengadakan promosi tertentu, promosi yang lebih agresif dalam pasaran-pasaran sebegini. Dalam pada itu, keluarga Malaysia digalakkan melancong dalam negara demi merancangkan industri pelancongan domestik dengan sentiasa mematuhi SOP cegah COVID-19. Kerajaan komited memulihkan semula ekonomi Labuan menerusi aktiviti barter trade menggunakan pengangkutan kapal laut. Ini dilihat mampu membangunkan Labuan, mengurangkan harga barangan selain sesuai dengan status Labuan sebagai wilayah persekutuan dan pulau bebas cukai. Saya akan memohon untuk dihidupkan semula sebab ada juga permintaan daripada yang terdekat dengan Labuan ni macam Vietnam. Yang sebelah Sandakan tu dekat dengan Filipina. Jadi semua ni akan dilihat balik supaya dia boleh mencetuskan aktiviti ekonomi di sini. Beliau berkata demikian pada majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU antara Perbadanan Labuan dengan Universiti Malaysia Sabah UMS, IFC Capital Berhad, Tanlan Holdings Malaysia Sedia Berhad dan GIA Teknologi Limited. Selain itu, MOU antara UW Group Incorporated dengan European Credit Investment Bank Limited di Labuan. MOU bakal melaksanakan beberapa inisiatif di Labuan, antaranya pelancongan pendidikan, pembangunan ekonomi, jaminan bekalan makanan dan inisiatif blockchain data center. Pindahan Akta Tabung Angkatan Tentera akan dibawa ke Parlimen untuk dipinda tahun ini. Datuk Seri Syamuddin berkata, Kabinet sudah memberi kelulusan secara prinsip dan ia akan dibawa ke Parlimen untuk dipinda pada tahun ini juga. InsyaAllah dalam sesi yang akan datang, pindaan kepada Akta Tabung Angkatan Tentera. Pertamanya untuk memberikan fleksibiliti agar pencarum tentera boleh memilih untuk meningkatkan kadar caruman share pekerja individu lebih daripada 10%. Dan kedua, membenarkan pencarum memilih untuk terus menabung dengan LTAT walaupun sudah tamat perkhidmatan. Pindahan itu bakal membenarkan pencarum memilih untuk terus menabung dengan LTAT walaupun sudah tamat perkhidmatan. Sebanyak 800,000 batang rokok putih bernilai RM600,000 dirampas dalam serbuan di Tumpat, Kelantan. Serbuan pada pukul 4.10 pagi itu dilakukan atas maklumat risikan aktiviti penyeludupan. Menurut Ketua Bahagian Operasi Risik, Markas Operasi Pasukan Polis Marin Wilayah 3, Pangkalan Kubo DSP Azuhar Mat Nor, timbunan kotak berwarna coklat telah ditemui berselerakkan di tebing Sungai Kelantan. Kalau kita tengok sebelum ni pun modus operandi dia, kebanyakan rokok-rokok ini dibawa masuk pada awal pagi lah, antara pukul 1 pagi hingga pukul 6 pagi. Tetapi dalam bulan Ramadan ini kita perhatikan aktiviti ini sering berlaku pada waktu bersahur, umat Islam bersahur, dan yang mana pihak sindiket ini mengambil kesempatan untuk melakukan aktiviti jenayah.
Dipercayai kesemua rokok-rokok itu dibawa masuk dari negara jiran untuk dijual di pasaran tempatan. Kes disiasat di bawah Seksyen 135-1-D Akta Kastam 1967. 4 akan dihadapkan ke Mahkamah Magistrate hari ini atas pertuduhan membunuh seorang lelaki yang ditemukan mati dengan kesan tetakan di muka, leher dan tangan. M. Mungkutan 33 tahun, S. Mahadewan 40 tahun, A. Chandramani 35 tahun dan S. Dharma 30 tahun mengangguk faham selepas pertuduhan terhadap mereka dibacakan di hadapan Magistrate Muhammad Iskandar Zainal. Mereka didakwa membunuh M. Danesh, 30 tahun di Jalan BS 6 Palang 8, Taman Bukit Sedang, Seri Kembangan, Selangor pada pukul 5.27 pagi 3 April lalu. Pendakwaan dikemukakan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan dan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun sama yang memperuntukkan hukuman mati jika sabit kesalahan. Tiada pengakuan direkodkan daripada kesemua tertuduh kerana kes bunuh di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Mahkamah menetapkan 20 Julai ini untuk sebutan semula kes. Sebanyak 15 notis kompaun 32B dikeluarkan Jabatan Kesihatan Negeri Johor kepada peniaga Bazar Ramadan kerana tidak mematuhi peraturan-peraturan kebersihan makanan 2009. Ia melibatkan pemeriksaan ke atas lebih 2,000 premis makanan sepanjang minggu pertama Ramadan. Esko Kesihatan dan Perpaduan Negeri Ling Tian Sun berkata 559 arahan pembetulan turut dikeluarkan kepada pemilik dan pengendali permis, namun tiada permis yang diarah ditutup. Tanggungjawab mereka untuk menyediakan makanan yang berkualiti ataupun cukup bersih ataupun bertahap kualiti makanan tu yang tinggi kepada pengunjung. Itu yang penting, khususnya pada bulan-bulan Ramadan ini. Sebanyak 3,783 pengendali makanan diperiksa dan 3,751 siri pendidikan kesihatan telah diberikan kepada pemilik dan pengendali makanan secara berterusan. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang juga naib Presiden UMNO menghadiri majlis berbuka puasa anjuran UMNO bersama lebih 1,000 pemimpin dan ahli di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTC hari ini. Majlis dihadiri kepimpinan tertinggi UMNO, ahli dan veteran UMNO, pimpinan Parti Komponen Barisan Nasional BN dan ahli Majlis Bekas Wakil Rakyat Mubarak serta golongan kurang bernasib baik. Dalam majlis itu, Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi menyampaikan sumbangan kepada 118 anak yatim daripada 3 pertubuhan yang terpilih. Antara yang hadir, Timbalan Presiden UMNO, Datuk Seri Utama Muhammad Hassan, Naib Presiden UMNO, Datuk Seri Mahathir Khalid, Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin dan Ketua Wanita UMNO, Datuk Seri Noraini Ahmad. Kelantan FM lakar sejarah apabila menyantuni pendengar setianya di Jertih Terengganu dalam program Demo Tunggu Ambo Sapa yang berlangsung sepanjang Ramadan ini. Ia sebagai penghargaan kepada pendengar setia yang sentiasa menyokong radio nombor 1 masyarakat di negeri itu. Andai dapat kami sampai ke seluruh pelosok mana yang ada pendengar Kelantan FM, itulah hasrat kita. Namun untuk peringkat awal, kita menyantuni pendengar kita di Jabi Terengganu ini. InsyaAllah selepas ini akan ada lagi pendengar-pendengar kita yang akan kita santuni lah. Tak kira di mana juga mereka berada. Yang penting keazaman kita untuk menghargai mereka itu ada. Terdahulu, rombongan Kelantan FM turut menyantuni anggota-anggota 2 balai polis di Bukit Yong Pasir Putih dan Balai Polis Jertih Besut Terengganu. Amount pemberian khas baru kepada Sabah dinaikkan sebanyak 4.7 kali ganda daripada RM26.7 juta kepada RM125.6 juta bagi tahun 2022. Menurut kenyataan bersama Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor, amount berkenaan akan terus meningkat setiap tahun bagi tempoh 2023-2026 mengikut kadar kenaikan yang dipersetujui secara bersama.
Kenaikan amaun itu, ekoran Kerajaan Persekutuan dan Sabah telah berjaya mencapai kata sepakat mengenai kajian semula pemberian khas kepada Sabah di bawah perkara 112D Perlembagaan Persekutuan. Ia susulan beberapa perbincangan dan rundingan yang diadakan oleh Kementerian Kewangan dan Kerajaan Sabah dengan kebanyakan terma dipersetujui pada 14 Februari lalu. Persetujuan kajian semula baharu tersebut turut merangkumi perkara lain iaitu Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sabah akan terus berunding berhubung tuntutan 40% daripada hasil Sabah dan menjalankan kajian semula pemberian khas di bawah perkara 112D Perlembagaan Persekutuan. Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia JPPM Melaka menyasarkan 100 pertubuhan yang berdaftar akan memohon geran Malaysian Incentive Community Empowerment MyEyes sehingga 31 Mei depan. Di bawah geran ini, Melaka menerima peruntukan sebanyak RM1 juta dan boleh dimohon bermula 1 Februari lalu. Permohonan geran MyEyes dibuka kepada 4 kategori pertubuhan iaitu kebajikan, sosial, hak asasi dan keselamatan dengan had maksima pemberian geran adalah RM10,000. Setakat 13 April lalu, sebanyak 46 permohonan telah diterima. Di Melaka untuk makluman, kita ada 2,759 persatuan induk dan yang mempunyai cawangan adalah 290. Iaitu keseluruhannya ada 3,049 persatuan yang berdaftar. Tapi yang layak memohon adalah 1,705 di mana ia dipecahkan pada 4 kategori. Kategori pertama adalah social, bermakna ia merangkumi persatuan penduduk, alumni, keturunan, pekerjaan dan pendidikan. Bermakna di Melaka kita mempunyai 841 persatuan yang dalam kategori ini, iaitu kategori sosial. Baik, kita ke perkembangan sukan. Saudara, jarang kita mendengar bubur lambuk disediakan oleh pemain rugby. Di Terengganu, pemain rugby yang biasanya lasak di atas padang kini bergotong royong di bulan Ramadan memasak bubur lambuk istimewa untuk masyarakat setempat. Taufik Anan ada laporannya. Bergotong royong menyediakan bubur lambuk dari awal pagi menjadi simbolik perpaduan untuk memupuk generasi muda dalam kalangan pemain rugby ini agar lebih memahami erti hidup bermasyarakat. Program 2 hari Anjuran Persatuan Rugby Negeri Terengganu PRNT bersama Persatuan Penduduk Taman Bukit Bayas Perindah dilihat mampu menjadi contoh terbaik buat komuniti penggiat sukan di negeri ini. Dan pada hari pertama adalah memasak bubur lambuk, 2 periuk bubur lambuk besar disediakan oleh penduduk kampung, penduduk taman perumahan di sini. Dan pada esokan harinya dirancang, dijadualkan untuk memasak nasi minyak yang akan diakhirkan kepada penduduk sekitar dan juga meraihkan golongan asnaf dan juga anak-anak yatim untuk berbuka puasa pada esok hari. Menariknya, aktiviti sebegini juga menjadi pengalaman baharu terutama bagi pemain rugby wanita Sukma Terengganu yang berasal dari Sarawak, Alita Grace Sigan. Bersama skuad pasukan dalam membantu menyiapkan bahan-bahan masakan bubur lambuk ini. Berasa unik dan satu-satu program yang boleh membuat persahabatan bersama tim-tim, rakan-rakan. Sangat gembira dan teruja. Sementara itu, Pengerusi Perindah, Cik Muhammad Zulkarnain Abdul Wahab mensahihkan ucapan terima kasihnya hasil jalinan kerjasama ini yang sedikit sebanyak meringankan tenaga kudrat mereka sewaktu berpuasa. Beliau juga timbalan yang di-Ketua PRNT berkata, kehadiran pemain-pemain rugby yang masih di peringkat usia remaja ini akan menjadi pengalaman bahagia buat mereka dan akan terus diingati setiap kali kehadiran bulan Ramadan. Ini merupakan kali ke-7 lah kita melaksanakan dan kehadirannya alhamdulillah seramai hampir 300 orang yang bersama-sama kita dan juga penduduk-penduduk setempat lah yang hadir ke program kita pada hari ini.
Dan saya ucapkan terima kasihlah kepada anak buah saya, terutama sekali pelatih-pelatih Sukma lelaki dan perempuan yang betul-betul lumus daripada semalam lagi. Semalam kita mengadakan program bubur rambut, hari ini kita program bersama dengan Asnaf. Mereka bekerja cukup bagus, hadir daripada pagi lagi. Bagi Yang di-Ketua PRNT Amir Amri Muhammad, pihaknya amat menekankan program tanggungjawab sosial dalam kalangan semua penggiat sukan rugby di Terengganu. Satu inisiatif yang memang kita adakan supaya pemain-pemain dan juga pihak pengurusan dapat bersama-sama di dalam merealisasikan ataupun menjemalkan supaya semangat bukan saja di padang tetapi dari segi rohani bagi membantu golongan-golongan ini. Sebelum ini, berbagai program kemasyarakatan telah dianjurkan oleh PRNT, antaranya membantu membersihkan kediaman penduduk terjejas banjir di Hulu Terengganu baru-baru ini. Taufik Adnan untuk Berita RTM. Ketua Jurulatih Melaka United FC MUFC Risto Vidakovic telah ditamatkan kontrak. Ia sekaligus menjadikannya jurulatih pertama Liga Super dipecat musim ini hanya selepas mengendalikan skuad Sang Kancil dalam 4 perlawanan. Pemilik MUFC Datuk Seri Justin Lim dilaporkan berkata surat makluman penamatan kontrak selaku jurulatih sudah ditandatanganinya dan diserahkan kepada Vidakovic kemarin. Beliau menjelaskan penamatan kontrak jurulatih berusia 53 tahun dari Bosnia itu dibuat susulan prestasi pasukan yang hanya mengutip satu mata selepas 4 perlawanan liga. Katanya langkah penamatan kontrak itu juga adalah hasil daripada persetujuan kedua-dua pihak. Kekosongan Vidakovic itu akan diisi penolongnya Muhammad Asri Ninggal sebelum ketua jurulatih baru dilantik. Melaka United tewas 0-1 pada aksi pembukaan di tangan PJ City sebelum mengutip satu mata apabila terikat 1-1 dengan Penang FC dan kemudian kalah dalam 2 perlawanan berdepan Sabah dan KL City. Vidakovic sebelum ini mendedahkan punca kemerosotan itu disebabkan isu tunggakan gaji yang dihadapi pemain. Baik, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal Berita RTM dan berita.rtm.gov.my. Saya Moha Cina Sami dan selamat malam keluarga Malaysia.